أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم فاز الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sedang jemaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama menguatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan kita tunai buat segala perintahnya dan kita tinggal menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang dapat kejayaan, orang yang dapat kemenangan ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam suasana sekarang, dalam keadaan semasa, kalau nak kecek dalam khutbah, kalau nak wis sesuai, tak ada lain, tak ada bukan, kena kecek mengenai apa yang ada berlaku terhadap saudara kita di Palestin. Kecek hal lain jadi tawar. Kerana saudara kita di Palestin hari-hari sampai kala ni, hari ni 70 hari dah duk mati hari-hari, dekat-dekat 20,000 hak mati. Manakala hak sakit tu 40-50,000. Umur hancur, umur sekolah hancur, umur hospital hancur, di mana-mana tempat hancur. Dalam peramaan 50% umur dalam Gaza dimusnah, dihancur oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi laknatullah. Maka bagi kita hak duk rumah ni, kita duk dengar, kita duk buka tengok sosial, kita duk buka, kita hati kita ni duk tubik air mata, duk mengalir, duk tengok nyanyunya ummah Islamiyah. Malah seseorang manusia kena buat begitu lalunya. Bagi kita, saudara kita Al-Ghazah
saudara kita Islam di sana adalah saudara kita. Kita tak boleh kata duk gaduh apa hal demo, kita duk rumah. Mana kata kita bukan daripada orang Islam. Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Kalau orang duk berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamat, kita duk lari orang berdoa, duk kata kok tu, duk kata kok ni, makna kata kita bukan orang Islam. Hak kita boleh tolong mereka di antaranya sekecil-kecilnya ialah doa. Walaupun doa kita kata Tuhan nak terima ke tak doa kita ni. Sebab di antara doa kita ni, orang kita ni kadang-kadang ada halangan, ada asbab yang mana tak terima doa. Di antaranya maksiat. Orang buat maksiat doa tak terima. Orang yang putus silaturahim dengan adik-beradik, amalan dia tak akak ke langit selama mana dia tu baik lek. Orang yang tak cegah al-munkar, tengok benda-benda tak molek tak cegah, jadi hatu bisu, tak suruh orang buat kebaikan. Nampak orang tak suruh orang buat kebaikan. Orang ni doa tak terima, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kita nak berdoa juga, kita tahu. Maka ulama kata dalam doa tu kita taubat kata. Dalam doa tu, ya Allah, aku minta ampunlah dosa. Aku nak tinggal apa? Aku nak tinggal dah. Aku nak berhenti dah maksiat. Aku nak berhenti makan riba. Aku nak berhenti makan harta anak yatim. Aku nak berhenti buat nyanyi kat orang. Maka aku terimalah doa tu. Itu adalah adana sekurang-kurang yang kita boleh tolong. Dan kekuatan doa ini jangan buat main-main. Kekuatan doa ni sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mustajab, terima sungguh. Kita tak tahu dalam ramai-ramai ni orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa ya. Kita kata Nabi Nuh alaihi salam, dunia sudah dunia ni tergelai habis dengan sebab doa ya. Doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kita ambil pengajaran kata di dalam apa yang berlaku kepada saudara kita di Gaza lah ni. Kerana kita berdoa ni, salah satunya Allah Ta'ala terima doa kita, alhamdulillah. Tetapi dia boleh hajar kita supaya kita ni kemah, tasbit orang panggil. Kita boleh mentasbit, boleh menkejar keimanan kita. Kerana boleh jadi apa yang berlaku terhadap saudara kita di Gaza tu boleh jadi satu hari, satu masa akan kena pada fuak kita juga. Kita tak tahu. Kerana ini adalah cubaan, bala ataupun imtihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba seseorang itu. Ahli Gaza adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekuat-kuatnya. Kerana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda kata orang yang paling kuat iman tu, orang tu yang paling kuat kena cuba. Asyaddu balaan al-anbiya. Orang yang paling kuat kena cuba nabi-nabi, para nabi-nabi. Kemudian hal lepas pada tu. Al-amsalu fal-amsalu. Cuba kita tengoklah apa yang berlaku learning. Ini adalah satu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap saudara kita di Gaza. Yang mana saudara kita ini duk perang dengan dia, bukan dengan Israel. Tanyalah pia-pia apa atas dunia ni. Tanya binatang ke, tanya pohon kayu ke, tanya pia-pia. Hak duk di belakang Israel tu ialah Amerika, Angkrit, Jerman, Itali, semua pakat tolong Israel. Manakala orang Gaza adalah pia tolong, tak ada pia tolong. Orang Arab sendiri munafik. Dan perkara ini adalah
benda yang berlaku pada zaman Nabi kita lagi. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, pada zaman Nabi kita tengok, kita belajar, kita tahu sejarah-sejarah perang Badar dengan jumlah 314 orang boleh benar terhadap orang kafir beribu yang lekat dengan kuda, dengan alat senjata. Peperangan Uhud, peperangan Al-Ahzab, peperangan Mu'tah, peperangan, banyak peperangan. Semua itu kalau kita tengok dalam sejarah, orang kita sikit ya, tak ramai ni. Peperangan Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab, Al-Khandaq, orang panggil peperangan parit. Orang Islam sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ulama kata ada 3,000 orang. Malah dalam 3,000 orang tu setengah tu munafik. Rasulullah SAW suruh pula 1,500 orang ni daripada sahabat yang beriman, benar-benar beriman, suruh gali parit. Gali parit tu dengan rayak tang dia tu 5 kilo tuan-tuan. Dan dalam dia tu Rasulullah kata jangan kuda tu apabila boleh jatuh tak boleh nak lompat naik dah, iaitu 4 meter. Dalam 4 meter, luah 4 meter. Mukminin, sahabat Rasulullah gali, bukan sepuluh kita gali lah ni dengan ada dengan meko, ada kata nyodok, ada dengan gapo, gali dengan alat-alat hak boleh buat dengan tangi, boleh hakuk pasir dengan kain baju tok ya. Dan demon ni juga dengan keadaan kelaparan, dengan keadaan letih, kena perang dengan orang kafir. Tetapi apabila mereka ini beriman sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, masa itulah mari nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa itulah mari pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya jugalah kita tengok di Gaza lah ni, banyak ajaib, benda-benda pelik-pelik berlaku, nusrah. Hak Tuhan tolong mari ahli Gaza. Siapa kau tahan Israel tu berak, cu, demam, sakit, tu baik dah berita. Masuk di tempat tu kena selalu dah. Ini adalah pertolongan. Sebab itulah ulama dia rojak kepada kita bahwasanya di antara asbab ataupun rahsia kuamlap kemenangan sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu dan kemenangan orang Islam, gapo dia? Di antaranya mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tiap-tiap cara dia buat. Dia buat ikhlas. Sebab itulah kalau kita nak kemenangan, kita nak satu-satu ongkon, satu-satu badan. Kalau nak dapat pertolongan, nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala, kena ada ikhlas. Kita buat gapo-gapo, kita jangan nak kepada dunia, jangan nak kepada tamneng, jangan nak kepada pengkat, nak kepada pamkhocaiของ Allah Subhanahu wa taala saja, nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa 'ala Allah, in ajriya illa 'ala allazi fatarani. Mereka itu tidak nak segala-galanya melainkan nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh dalam tiap-tiap perbuatan kita, ibadat kita, kena ikhlas. Tak boleh tunjuk-tunjuk. Mengajar dengan ikhlas. Jadi tamneng tu jalan, tamneng ni pun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana manusia dan bukan kerana kebendaan. Dan sifat yang kedua yang ada kepada sahabat, yang mana sahabat itu menjadi pengikut bagi kita, ialah mereka itu ada sifat zuhdun fid dunia. Mereka ada sifat zahid.
Makna kata di dalam hati mereka itu tidak ada kebesaran dunia sikit habuk. Dunia duk luar bagi mereka. Walaupun mereka dapat milik dunia, tetapi di dalam hati dia tidak ada tidak ada sifat tamak. Sebab itulah sifat ini kalau ada kepada sesiapa pun, kepada ongkon mana pun, sama telah lagi ongkon haduk tangan kau kat sasana. Nah, makna kata nak kepada akhirat, bukan nak kepada kebenaran, bukan nak kepada dunia, maka dia akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda juga mengenai perkara ni, ialah mula-mula benda hak boleh faedah bagi seseorang itu ialah kena ada sifat zuhud dan ada sifat yakin. Zuhud ni makna kata tak buai. Jangan besar dunia, ingat ke akhirat. Dunia ni ada gapo sangat duk kacau. Nak go tu nak go ni duk kacau, berebut tu berebut ni, siapa ke kena beli suara, siapa ke kena balah mungku. Dunia sahaja, dunia sementara sahaja. Hak kekal ialah akhirat. Ini adalah sifat yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum dan dididik dan ditarbiyah oleh kanak-kanak Ghazah lah ni. Tak takut ke mati. Dan kalau ada sifat sebaliknya, bukan sifat zuhud, ada sifat bakhil dan sifat tulil amal, panjang angin-angin, maka celakalah satu-satu ummah, satu-satu ongkon. Sebab itulah kita boleh ambil pengajaran daripada sifat-sifat ini. Nak kepada dunia sangat, kadang-kadang percakapan tak serupa dengan perbuatan. Hak tu ada di masalah laninya. Dan sifat yang ketiga ialah sifat yang ada pada sahabat radhiyallahu anhum sehingga mereka dapat kemenangan, ialah sifat kasih sayang di antara mereka. Rakyat samaki, bersatu padu, tidak berpecah belah. Sahabat radhiyallahu anhum bukan satu pendapat. Orang ni balah ni, orang ni balah ni, pecah juga. Tapi dia samaki, dia tak buat puak, dia tak jadi satu isu untuk nak pecah di antara ummah. Dia sayang, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersifat yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sifat isar, sifat korban, seolah-olah mereka itu ala qalbi rajulin wahid, orang yang satu hati. Bukan sahabat tu dalam satu masalah pendapat dia satu, walaupun dalam masalah akidah, masalah fiqh, masalah apa, orang ni kata Rasulullah kata mu jangan semaya asal. Mereka di Bani Quraizah, ada setengah sahabat dia gigi sapa di Bani Quraizah, nak habis rasa, tak sapa lagi dia semaya. Setengah sahabat lagi dia kata, Nabi kata wisapa dulu, walaupun masa habis kena wisapa dulu. Dua puak dah situ, tapi mereka tak buat puak. Mereka tak buat puak. Orang ni ikut tu, orang ni ikut ni. Tidak kata aku ni kena, tidak orang ni salah. Tidak, mereka bersatu. Mereka bersatu, mereka bertolak ansur. Benar-benar ni tak sepatut ada kepada puak kita. Kita orang lebih-lebih lagi orang Islam di tempat kita ni perlu kepada kesatuan. Kena jangan ambil masalah khilafiyah, mari dia buat kecek, buat jadi balah. Masalah khilafiyah tak biasa habis-habis sejak dulu lagi. Siapa tiap-tiap masa agak temu selalu dah nak semaya tak serupa, puasa tak serupa, jadi masalah. Sedangkan fuak-fuak kita ni orang yang cerdik dan waras belaka.
Ini 2-3 sifat yang perlu ada kepada satu-satu badan, satu-satu ongkon, sekiranya mereka nak dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah sikit sebanyak khutbah saya pada pagi yang mulia ini. Semoga kita dapat ambil iktibar dan pengajaran belaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kita nak tolong saudara kita di Gaza, lebih daripada itu ialah lebih daripada kita berdoa tiap-tiap semaya, berdoa semua, kita kena ada satu lagi cara, iaitu dengan cara ekonomi. Kalau kita ada duit, ada banyak-banyak duit, hak lebih-lebih dah, pergi umrah banyak kali dah, hari ni wasa nak pergi batal dulu hak umrah tu 60,000 hantar lagi kat Gaza dah, hak tu hak lebih comel sekali, pahala pun lebih, saya rasa pahala pun lebih, molek lagi. Dan begitu juga kita kena boykot barang-barang yang mana barang-barang tu hak cerak-cerak kata duit